Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Good morning. Dah ada dekat dalam bulan baru dah. Sekarang ni bulan Ogos. Alhamdulillah, macam mana dengan closing semalam? Everyone okay ke? Waalaikumsalam, Anga. Okay, kita tunggu kejap lagi kan. Kita tunggu bagi ramai sikit yang masuk live. And then saya akan start lah. Okay. So, semangat pagi ni. Pagi. Bulan baru, 1 Ogos, bulan kemerdekaan. So, semangat kena lebih luar biasa. Macam tu. Alright. Okay, good morning everyone. Tahniah untuk closing semalam. Mesti ramai yang fight untuk dapat 3K sebab sama nak pergi dinner kan. Ramai yang fight untuk reward, insentif travel reward tu yang pergi Langkawi, Turki kan. So tahniah, congratulations untuk first round kita untuk mengejar target masing-masing. Waalaikumsalam. Okay, tunggu sikit lagi, sekejap lagi kita start Sorry Lola, actually Lola baru je baik daripada hari tu demam semua, yang waktu ramai kena demam virus semua tu kan. So Lola punya suara belum fully recovered lagi. Dia jadi macam serak-serak, ada sikit lagi batuk kan. So kadang-kadang tu terbatuk-batuk jugalah. So I minta maaf dululah, siap-siap kalau terbatuk-batuk, kacau-kacau sikit lah sesi. Tapi insyaAllah better sangat-sangat dah daripada sebelum ni. Okay, good morning everyone. Hari baru di bulan yang baru, semoga kita sentiasa diberikan energi dan semangat yang baru untuk terus berjuang sebagai pejuang kesihatan dekat dalam SKV ni. Alright. Okay. Okay, tunggu sikit lagi kejap lagi, dalam seminit 2 lagi, sekejap lagi Lola terus start. Okay. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Halila binti Alias, ataupun nama Facebook saya Halila Alias lah, boleh search. Yang live ni saya punya profile, saya punya Facebook Halila Alias. And kalau dekat Facebook branding saya, orang akan panggil saya Lola lah. Saya akan bahaskan diri saya sebagai Lola. Okay, okay. So Lola actually berasal daripada Kelang Selangor, but now stay dekat Gombak. Tak jauh pun, dalam KL Selangor juga, dekat je dengan HQ tu, tak jauh mana kan. So dalam SKV Lola berada di bawah leader Diamond, Bonda Julia, dan juga crown kita, crown leader Lola, Kak Dia Zainal. So kiranya Lola ni di bawah payung besar Jemaah Titanium Rich Group under Kak Dia Zainal. Okay. Bila Lola join SKV? Join sejak tahun lepas, November, 13 November 2011. 13 November 2011, waktu tu Lola baru recover daripada COVID. Satu family kena COVID and Lola kena quarantine dekat MIPS. Waktu tu seminggu jugalah dekat MIPS kan. So balik daripada quarantine dekat MIPS tu, I kena simptom long COVID almost sebulan. Sebulan tu memang
tak boleh tengok phone sangat, dia jadi pening, macam-macam lah simptom COVID kan. So waktu tu bila dah masuk bulan 11, Lola kena bulan 10, kena COVID bulan 10. So waktu bulan 11 tu Bonda Julia dengan Kak Dia lah start dulu of course kan. Kak Dia leader kepada Bonda Julia. Lepas tu Bonda pun ajak join SKV. So bila kita dah kenal dah tahu dah depa ni duk discuss ajak join SKV ni dah berapa lama dah, dalam ada beberapa seminggu dua macam tu lah. Tapi atas dasar kita ni percaya dekat leader and kita betul-betul trust leader kita want the best for us kan. Mesti nak yang terbaik kat kita. Dia mesti ajak kita join tu. Mesti sebab ada something special ni kat dalam SKV kan. Lola ni tengah ting-tong. Yelah sebulan still recover daripada COVID. Tapi one thing yang I pegang is I trust my leader. Lola memang percaya leader sebab dah lama bekerja dengan diorang, tahu gerak kerja diorang macam mana. Diorang ni kalau ambil tindakan apa-apa mesti dia akan fikir panjang. Bukan fikir untuk diri sendiri tapi fikir untuk team juga. Fikir untuk bantu orang lain bangun bersama. So that's why Lola pun macam okay Bonda, Lola pun nak join lah macam tu. Lepas tu teruslah sign up dengan Bonda Julia. So Lola direct dengan Bonda Julia lah. Okay, so amazingly bila Lola masuk SKV, kan Lola cakap Lola tengah recover daripada COVID kan. So waktu tu kan tak faham sangat tau SKV ni. Nak sistem dia macam ya Allah, aku masuk ni terkejut sebab too much information, everything provided. Daripada dia punya pasal produk, pasal apa orang kata tu sistem, everything dah ada. So kita tak perlu rasa macam tak perlu nak belajar daripada zero. Tak perlu belajar daripada basic. Sebenarnya kalau kita nak, kita boleh terus buat. So apa yang Lola buat tadi tu memang I cuba buka sistem, study pasal sistem, tengok LMS, tengok bank content, semualah boleh buat sendiri tanpa mengharapkan leader. Walaupun Lola rasa kalaupun Lola ni zero pasal bisnes kan, tak pernah buat bisnes, tapi bila ambil tindakan untuk membaca, study of apa orang kata tu, go through semua benda yang SKV dah provide, insyaAllah I boleh jadi somebody. Daripada kosong tu mesti dapat something. Lepas tu benda yang paling best dekat dalam SKV yang setakat berapa bulan? 8-9 bulan lah lebih kurang Lola join dekat dalam SKV ni. Benda yang paling mahal yang Lola rasa Lola takkan dapat dekat tempat lain, dalam bisnes lain, dalam SKV je boleh dapat, ada dua benda. Circle dan juga culture. Circle yang positif dan juga culture yang positif, yang supportive. Dia kan dekat dalam dunia bisnes ni, dua benda ni bagi Lola sangat mahal tau dan sangat penting. Positive and supportive. Kita boleh cari circle yang positif, tapi tak semestinya circle yang positif ni dia tahu macam mana nak support kita. Sebab orang bisnes sometimes dia dia bukan semata-mata perlukan kawan yang positif sahaja. Dia kena orang yang positif. Yang supportive. Sebab apa tau? Contoh kita ni dah cukup positif dah sebenarnya. Kawan-kawan selalu support, selalu dekat dalam circle bisnes kita lah, selalu bagi kata positif untuk boleh buat. Tapi dia berbeza dengan orang yang supportive. Orang yang supportive ni dia akan saling mendoakan, saling ikhtiar untuk bagi kita up sama-sama. So macam semalam kan closing. Yang bestnya dekat dalam TRG ni, dekat dalam Titanium Rich Group ni, kita orang ada satu grup besar, grup leader-leader, grup tim besar SKV dekat dalam Titanium. So we all saling each other share. Kata tolong korang doakan, lagi 400 ni nak cukup. Korang tolong doakan, lagi 1000 ni nak up level. And amazingly, semua orang dekat dalam grup tu saling mendoakan. Faham tak? Mendoakan, lepas tu keep on bagi semangat. Boleh lagi 200 ni boleh. Terus share idea, terus share. Bagi tahu kata boleh guna script ni untuk guna blast kepada database. Faham tak? Benda-benda ni sebenarnya sometimes kita orang bisnes ni jadi blur, jadi stuck. Dekat one point kita akan jadi macam stuck. Apa nak buat sale macam mana kan, nak generate sale macam mana. Tapi bila kita ada satu circle yang macam dekat dalam SKV ni, sangat positif, sangat supportive, sangat-sangat membantu untuk grow kan kita punya orang kata apa tu, prestasi lah, kita punya achievement, kita punya pergerakan, kita punya tindakan, dan juga progress of course. Alright. So
dekat dalam SKV Lola leader kepada grup Lola lah, Vibrant Rich Group. So total dekat dalam genealogy ataupun network Lola ada dalam 200 lebih ejen yang berdaftar, 212 lebih kurang. Tetapi yang betul-betul aktif, maksudnya betul-betul bergerak sebagai reseller, lebih kurang dalam 50 orang macam tu lah. Okay, so actually bagi Lola personally, dekat dalam SKV ni, nak tak nak, by hook or by crook, kita kena juga buat recruitment, bina team. Benda tu memang kena bina team. Kenapa nak kena bina team? Kejap, sebelum tu korang dengar suara Lola ke? Okey ke? Baru teringat nak tanya, clear ke ataupun macam terganggu? Kalau kalau clear, cakap clear. Dengar kan? Clear kan? Alright, so kenapa pentingnya recruitment dekat dalam SKV ni? Sebab personally bagi Lola, bila kita nak grow dengan lebih orang kata lebih maju, lebih berkembang, lebih grow lah kiranya kan. Tak nak berada dekat dalam takut yang sama dalam tempoh masa yang lama, nak tak nak kita kena buat recruitment. Alright, so dekat dalam SKV memang nak tak nak kita kena juga buat recruitment. Macam mana nak buat recruitment ni? Sebab macam mana nak buat recruitment pula, sorry. Kenapa kita perlukan recruitment? Sebab kalau kita nak berjaya, lebih orang kata lebih berkembang, lebih maju ke hadapan, apa-apa pun kita kena gerak dalam jemaah. Kita tak boleh bergerak single. Faham tak? Sebab kalau kita bergerak single, macam kita selalu dengar pepatah kan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kalau kita sorang-sorang, kita memang goyah, kita cepat putus asa, kita cepat down. Kalau kita gerak sorang-sorang, bila ada cabaran ke apa, kita senang sangat goyang. Tapi kalau kita ada team, kita bergerak bersama-sama dengan team tu sebenarnya dia akan jadi penguat kita. Trust me, team dia akan jadi penguat kita. Even sebagai leader pun kan, bila dia rasa dia macam nak down, dia rasa macam biasalah ups and down energy kita, and sometimes ada ujian ke cabaran ke, kita rasa macam dah lah rasa nak give up kan. Tapi disebabkan dia fikir dia ada team kat bawah dia yang dia nak kena jaga, yang dia nak bantu untuk team dia ni buat duit, untuk team dia ni grow, untuk team dia ni ada income. So ini yang akan menguatkan dia, supaya dia akan aku kena juga fight, aku kena juga bantu team aku ni. So bila pergerakan ni secara berjemaah, kita bergerak bersama-sama, insyaAllah kita akan lebih sukses, kita akan lebih grow, and kita dapat bantu lebih ramai lagi orang untuk membina, orang kata income dan juga kejayaan dekat dalam SKV. Sekejap. Okay, so apa yang penting? Sekejap Okay, apa yang penting bila kita buat recruitment? Macam mana nak buat recruitment? Sebab sometimes ada orang tanya, dia macam tak pernah bina team. Dia tak tahu macam mana nak bina team, and dia tak tahu macam mana nak guide team untuk buat recruitment. So actually, dekat dalam recruitment, dia punya tips adalah untuk kita membina trust. Motor pula pagi kan. Okay, so trust dekat dalam SKV, trust adalah sangat penting untuk orang bersama-sama dengan kita. Sebab orang bersama-sama dengan kita disebabkan dia percaya dekat kita. Okay, so macam mana nak membina kepercayaan tu? Sebab itulah kita kena selalu share pasal win kita, share pasal kejayaan kita, share pasal progress kita sepanjang kita buat business. Alright, so contohnya macam semalam closing kan, ada yang dapat buat alhamdulillah personal sale dia dapat 3k. So kejap lagi up dekat dalam Facebook, up status kan, bagi tahu alhamdulillah closing bulan 7 berjaya untuk buat rekod, contoh rekod peribadi dapat personal sale 3,000, ataupun boleh pecah rekod, berjaya pecah rekod dapat 2 juta. Macam semalam alhamdulillah, tahniah kepada tim Bonda Julia, tim Lola kan, leader, dapat hit 2 juta, 2 million. Itu pun satu win kan. So kita share benda tu, so orang akan macam wow, dia akan rasa dia ni memang leader yang betul lah untuk aku bersama-sama dengan dia. Macam tu, kena keep on sharing. Okay, lepas tu alright, and
And then kita bantu team kita juga. Bantu team kita untuk dia pun grow, supaya team kita ni pun boleh juga buat recruitment, boleh juga membina team di bawah, orang kata apa nama tu, network dia orang. Okay. So macam mana pula bila dah ada team, macam mana pula nak mengekalkan momentum team kita tu? So of course, bila kita dah ada team, nak kekalkan momentum, kita kena, as a leader, kita kena kenal team kita ni. Maksudnya apa nama tu, karakter dia macam mana, personality macam mana. Sebab ada orang dekat dalam team kita, bila dekat dalam group, kan biasa bila dah group dah banyak kan, orang dah banyak, team dah banyak, kita letak dalam group kan. So ada yang dekat dalam group kita ni, bila dalam group dia senyap, tapi kalau kita PM tepi, dia boleh cerita macam-macam dengan kita, dia boleh share macam-macam dengan kita. And even Lola pun ada juga team yang dalam group dia senyap, tapi bila kita PM tepi tanya, Kak, macam mana Kak, macam ni, sale macam mana, sihat ke tak, okey ke tak, ada cabaran apa-apa ke. So time tu dia akan cerita macam like, lain pula dia ni, dalam group senyap tau, tapi bila PM tepi, dia boleh cerita macam-macam. Dia boleh cakap yang, maksudnya jadi macam kawan tau. Dia boleh share yang dia ada problem apa-apa, cabaran yang mengekang dia untuk bergerak. So Alhamdulillah, lepas bila kita touch macam tu, tu tengok dia boleh je buat sale 2,000, boleh je buat sale 3,000, macam tu. Faham tak? Sebab ada orang yang dia memang kena personal touch macam tu. So kita as a leader, and Lola sangat banyak belajar bab ni lah, untuk mengenali team ni. Banyak sangat belajar melalui Bonda dan juga Kak Dia. Sebab sebagai leader ni, kita tak boleh macam shock sendiri, kita tak boleh nak terus blame kepada team. Contoh macam team ni krik-krik kita dah bagi macam-macam, dah bagi tool semua, tapi dia senyap je, macam tak bergerak je. Apa-apa dia tanya saya kenapa sendu, salahkan team. I dah bagi dah macam-macam, tapi team macam tu juga. Lepas tu nak salahkan diorang kan. So actually tak boleh jugalah menyalahkan ataupun meletakkan kesalahan tu 100% kepada anak team. So kita kena juga effort kita as a leader untuk sentuh team kita ni seorang-seorang. Jangan fokus kepada team yang, maksudnya leader dan bawah kita. Jangan fokus kepada agent yang dia memang dah boleh buat duit banyak. Contohnya dia dah grow, dia ada team besar kan. Tapi kita fokus juga pada team yang kecil-kecil ni. Sebab sebenarnya, trust me, orang yang buat business, dia mesti nak keuntungan, dia mesti nak income kan. Tapi sometimes orang ni dia stuck, dia tak tahu nak bergerak macam mana. And then bila dia nak tanya kita pun, dia pun tak tahu apa masalah dia. So itulah tugas kita, untuk kita korek dalam-dalam, untuk kita cari apa sebenarnya yang menyebabkan tim kita ni stuck. Apa sebenarnya yang menyebabkan tim kita ni tak boleh bergerak. Okay. So macam Lola, biasanya kalau kita, macam Lola awal-awal sekali, waktu dia nak daftar sebagai ejen, ini cara Lola lah. Lola akan tanya dulu, and I akan scan dia punya attitude. Awal-awal sebelum dia daftar, I scan dulu dia ni macam mana, karakter dia macam mana. Kalau dia seorang yang betul-betul nak buat bisnes, dia join SKV memang betul-betul nak buat bisnes, dia akan ada satu attitude as a reseller. Dia memang ada attitude. Contohlah, dia kata, okay, memanglah murah kan diorang nak join SKV RM60 kan, kira RM65, 40 sen lah, macam pupus kan. So, bila dia nak daftar tu, kita cerita siap-siap, and Lola terus cakap, okay Kak, kalau nak join dengan Lola kan, SKV kan, so dia memang ada pilihan, sama ada nak jadi ahli ataupun ejen. So akak, kalau akak rasa akak nak jadi pengguna je, better akak daftar sebagai ahli. Tapi kalau akak betul-betul nak buat duit, nak ubah hidup, nak jana income yang lebih dengan SKV, and you betul-betul ada willing Kak nak dapat income, so akak kena letak target untuk personal sales setiap bulan, insyaAllah 3K. Biasanya dia akan ketak. Biasanya dia akan ketak tau. Sebab apa dia ketak? Ya Allah, aku ni kan Lola, akak ni tak pernah buat bisnes Lola, macam mana akak nak buat 3K? Dia dah mula dah ketak. Tapi I tanya lagi soalan-soalan yang nak tengok betul ke dia ni willing maksudnya betul-betul nak buat. So cakap lah, okey Kak, tak apa, kalau akak rasa akak yakin, sekarang ni akak yakin ke tak? Kalau akak yakin, insyaAllah akak boleh buat. Tapi kalau akak tak yakin, insyaAllah akak tak dapat. So akak percaya kat Lola tak? So biasa kalau dia dah rasa macam, okey Lola, boleh kot, akak cuba. Terus kita tengok lah. Sebab biasanya kalau stranger, senang sikit lah bagi Lola kan, untuk kita, orang kata tu,
check. Kalau stranger kita tanya dia punya background, dia pernah berniaga ke, nak tengok dia betul-betul basic, dia betul-betul dah ada basic berniaga ataupun tak biasa berniaga. Macam mana, kita tengok dulu. And then kalau dia okay, tak apa, proceed je. Lepas tu along the way kita nak bantu dia capai 3K tu, Lola akan sentiasa touch dia. Contoh macam dia ni, macam ada seorang Lola punya team dia tak pernah berniaga. Lepas tu tapi dia sangat semangat sangat nak buat 3K. Sangat-sangat semangat nak buat 3K. Tapi dia memang gaya tu kan, awal-awal tu kan kita pun macam, dia ni boleh ke tak, aku ni memang kalau boleh nak semua orang lah, tim bawah aku dapat 3K macam tu kan. So awal-awal dia kata, kak saya nak cuba 1K je kak. Okay, tak apa, Lola cakap. Sebab dia sendiri yang letak target tau. Dia yang letak target. Okay, tak apa, buat 1,000 dulu. Okay, tak apa. So first week dia tak dapat 1,000. Dia dah down. Dia dah jadi macam mana ni, kak saya rasa saya tak okay lah kak, saya tak boleh dapat 3K. Dia cakap macam tu tau. So dia cakap tak apa, it's okay. So first week ni you dapat 500, amazing gila. Bagi motivation macam tu lah. Amazing gila, you know. You baru join, you zero business, pasal business you tak tahu apa-apa. Facebook, ya Allah, Facebook dia sendu gila, serius. Dia tak reti guna Facebook, tapi dia cakap it's okay, guna WhatsApp je. Awal-awal ni saya baru first month. So dia cakap guna database. Macam mana nak approach database? Kita guna dekat dekat WhatsApp kita. WhatsApp status, blast WhatsApp macam tu kan. So dia pun okay, dia konsisten, everyday dia buat dekat dalam WhatsApp dia, WhatsApp status. Lepas tu dia blast kepada database kan. Dia buat tau. Setiap yang kita ajar tu dia buat. Alhamdulillah, dalam masa sebulan tu dia dapat hit juga 3K. Dia join bulan lepas dia join. Dapat buat sebab dia yakin satu, and then dia just do it. Dia buat je. And kita sebagai leader waktu tu, peranan kita untuk motivate dia sahaja. Motivate selalu. Tak apa kak, minggu ni kita try buat 500 dulu kak. So kita pantau lah dia punya prestasi kan. So bila dia dah dapat 500, wah kak, power lah kak, tahniah, memang hebat gila lah, amazing gila lah kak dapat buat 500 tu. Bangga tau, sebabnya akak ni zero business, tapi sebab akak konsisten buat, dapat 500. Okay kak, kita fight 1,000 pula kak. Kita up kan. Kita sebagai leader ni, kita kena pandai juga untuk motivate. Motivate team ni. Lola memang banyak belajar lah dengan Kak Dia. Bab motivate ni, dia pandai psycho kan Kak Dia kan. So kita guna benda tu. Buat balik cakap, akak tak apa kak, minggu ni kita fight 500 dah dapat, so kita fight 1,000 pula. Dia capai 1,000, kita cakap okay kak, kita buat 2,000 pula kak, boleh kak. Lepas tu bila dah 2,000, cakap lah pula, kak lagi 1,000 je kak, akak nak naik jadi 3K, nak naik bronze. Lagi banyak bonus akak kak, jom kak kita fight lagi kak. Kena sentiasa bagi motivation. Motivation ni kadang-kadang ada orang dia suka share quotes, ada orang suka share video-video motivasi kan. And sometimes ada orang yang dia suka bagi personal punya motivation, PM tepi macam tu. So itulah Lola cakap, basically bila kita dah ada team bawah kita, kita kena cuba untuk kenal team dan faham team, dan juga sentuh diorang. Kadang-kadang tak semua orang lah perlu dia sentuh. Tengoklah kalau team korang tu ada seorang yang boleh survive, maksudnya dia dah pandai berdikari kan. So tak perlu sentuh sangat. Just sebab dia boleh berdikari, tapi kita pantau dia punya progress, tengok dia punya progress macam mana. Tanya dia bila macam nampak macam start sikit, contoh dia tak target 30K tapi dia tak capai 30K lagi, so time tu kita touch dia. Okay tak, ada cabaran kat mana-mana macam tu. Tapi untuk leader, untuk anak team yang kecil-kecil ni, biasanya diorang masih goyah lagi, diorang belum dapat rentak lagi macam mana nak maintain 3K sales setiap bulan misalnya. So time tu kita kena turun padang untuk sentuh mereka-mereka ni. Okay? Kak Dia. Lola actually tengah menunggu hari nak bersalin. Lola punya due date 9 hari bulan Ogos. Mohon doakan Lola. 9 Ogos insyaAllah due date. So sebenarnya semalam waktu closing dah seram sejuk dah, sampai tak pasal-pasal duk terasa contraction tu macam baby nak keluar. Tapi sebenarnya tak pun, dia macam psikologi je kan. Okay. Alright. So sorry sekejap.
Okay. So tadi Lola share pasal recruitment. So sebabnya kita, apa tu orang kata tu, dekat dalam SKV, nak tak nak kita kena fokus kepada dua benda jugalah guys. Satu, personal sale of course. Macam dekat team, memang Lola akan cakap, and diri sendirilah, KPI untuk personal sale adalah 3K. Kan. And then kita kan nak sahut campaign daripada HQ ni, 10K x 3K. 10,000 orang yang membuat 3K. So tahniah kepada sesiapa yang dah berjaya untuk mencapai apa nama tu, personal sale 3K. And kita fight untuk dinner. Siapa yang dapat bulan Julai yang dah berjaya capai 3K tu, so kita ada another berapa round? 5 round lagi untuk kita maintainkan kita punya personal sale 3K tu, supaya kita boleh jumpa sama-sama dekat dinner. Dinner tahun depan. Okay? Okay. So, kalau boleh kan, macam dekat dalam grup kan, Kak Dia, Bonda, and kita punya tu lah, dekat dalam grup besar Titanium, memang kita orang memang kita orang akan usaha juga. Maksudnya kita orang meletakkan target dia memang minimum personal sale 3K. By hook or by crook, kita kena fight juga untuk dapatkan 3K tu. Sebab apa? Sebab bila kita dah dapat 3K, kita rasa macam orang kata apa tu, seronok sikit tau. Income yang kita dapat daripada SKV tu, bila kita buat 3K, kita dah naik level bronze. Level bronze dia punya percentage lagi tinggi kan, bonus lagi tinggi 25%. Tu dah kira orang kata sedap sikit lah. Kalau pun kita tak ada team lagi, tapi kita dah buat personal sale 3K, automatic kita dapat bonus 750. 750 tu dah kira mewah jugalah. Banyak juga untuk kita ni apa nama tu, top up belanja rumah misalnya kan, 750. Tapi kalau kita buat 2,000 baru dapat 300. Sangat jauh beza dia. Kan? Kalau personal sale kita 2,000, kita dapat 300. Tapi kalau yalah 300. Tapi kalau kita buat 3,000 personal sale, beza dia terlalu banyak kan? RM750. Solid, insyaAllah bonus kita dapat. So memang dekat dalam team memang selalu remind korang kena buat juga personal sale 3K. So at least kita dapat income yang sedap sikit. Dekat dalam payslip tu pun cantik lah sikit, 750 nak dekat dengan 1,000 dia punya income. Lepas tu of course, bila kita nak grow dekat dalam satu-satu business, kita kena jadi agent yang aktif. Aktif macam mana? Aktif dekat dalam segala platform yang disediakan oleh HQ. Contohnya macam Nexus Circle. Dekat dalam Nexus Circle tu memang sangat best sebab ramai yang suka share win, ramai yang suka share kisah-kisah kejayaan, inspirasi kan. Ada yang share feedback. Benda-benda ni kita boleh guna. Kita boleh guna satu sebagai tools of course, yang share-share poster semua tu, and then win-win diorang ni kita boleh gunakan juga sebagai content kita. Tengoklah contohlah macam kita tak ada idea ni nak post apa kat Facebook, nak post apa dekat apa nama ni, IG ke story ke kan, tak ada idea. Tapi bila kita buka dekat Nexus Circle, diorang dok share pasal win, kita screenshot and kita boleh up benda tu. Nampak tak dekat dalam SKV ni, ada orang berjaya hadiahkan mak dia gelang emas, ada orang berjaya belanja trip umrah untuk family. Faham tak? Benda-benda ni sebenarnya yang kita boleh cerita dekat orang betapa bestnya SKV, betapa orang kata dengan bisnes SKV yang real, very real, and orang boleh ubah hidup dengan SKV ni. Share-share lah benda-benda macam tu kan. Kejayaan-kejayaan ni nanti lepas dapat bonus mesti lagi ramai orang reward diri, beli cincin emas misalnya. Benda tu kita boleh up sebagai content kita. Alright. So of course dekat dalam apa lagi, dekat dalam Akademi SKV, dekat dalam group ni Akademi SKV sangat banyak ilmu. So bila kita nak apa nama tu, tambah, nak top up ilmu kita, nak upkan skill kita, kita buka aja dekat dalam group ni Akademi SKV ni, and then belajar. Tengok balik live lepas, ada live daripada leader-leader hebat kita, live kat Nini, even live Puan ke kan, live Dr. Said, live daripada nutritionist. Tengoklah apa page SKV semua tu. Ianya sangat membantu untuk kita upkan kita punya knowledge. And then sebenarnya knowledge ni sangat penting supaya kita boleh orang kata apa nama tu, gunakan waktu closing, waktu nak consult customer, and dia membuatkan kita jadi orang yang lebih bijak
Bila kita nak bercerita pasal produk, sebab kita produk kesihatan, tak boleh nak goreng sukati-sukati kan. So benda-benda ni sangat penting supaya kita jadi seller yang berilmu dan juga seller yang meyakinkan. Bukannya macam bila orang tanya sikit, boleh tak kalau darah tinggi makan Vitex? Macam mana Vitex tu boleh kontrol darah tinggi? Kita macam kejap dia jadi macam alah, potong lah. Macam orang ni nak membeli, excited ni. Tapi bila tanya orang, bila tanya kita bagi buat ayat macam tu, macam aduh, down terus, macam potong terus kan. Orang ni duk excited dah ni, right? Alright, so of course dekat dalam SKV macam Lola cakap awal tadi, semua dah provided. LMS untuk online learning kan. Dekat dalam LMS tu Lola kata macam complete lah semua. Pasal company, pasal produk, pasal apa lagi, pasal sistem, semua dia dah ada kat situ. So kalau ada team baru korang kan, bulan 8 ni ikutlah ada yang nak orang kata apa tu, fokus kepada rekrutmen lebih lagi. So kita boleh pantau team and selalu tanya, dah habis tadi LMS ke? Paling-paling pun lah, kita pun yang dah lama-lama dalam SKV ni, boleh je buka LMS tu, study balik. Untuk refresh balik segala benda yang kita dah kononnya tahu. Sebab sebenarnya setiap kali kita tengok, dia akan menguatkan lagi kita punya ingatan, and dia always akan ada ilmu baru. Benda tu lagi melekat dekat dalam otak. Tengok je banyak-banyak kali. Walaupun kita rasa macam kita dah pro gila dah pasal produk, pasal sistem kat dalam SKV ni. Alright. Alright. Lepas tu apa lagi nak cerita? Okay, dekat dalam SKV juga kan Lola cakap dia dah provide semua LMS, channel Telegram, apa lagi, support group. Make sure kita gunakan segala yang HQ dah provide ni dengan betul. Contohnya dekat dalam Nexus Circle, Nexus Circle adalah tempat untuk kita share information, untuk share win, dapatkan information pasal promosi dan sebagainya. Lepas tu Nexus Support adalah untuk kita report lah sebarang permasalahan berkaitan dengan sistem kan. So make sure kita guna saluran yang betul lah. Janganlah tanya pasal post parcel lambat semua tu dekat dalam Nexus Circle, tak membantu. Kena pergi tanya dekat Nexus Support. Make sure ini group yang kita wajib join lah korang. Jangan korang join Nexus Circle je, Nexus Support tak nak join. Lepas tu bila parcel lambat ke apa ke, tanya dekat dalam Nexus Circle, tak ada siapa boleh tolong dekat situ. So kita kena tahu, kita kena jadi seller yang cakna. Kalau kita betul-betul serius dengan bisnes kita, kita tahu kat mana saluran yang betul untuk kita refer. Alright. And of course kita kena join, orang kata join setiap apa yang HQ sediakan. Contohnya promosi, contohnya challenge, apa lagi, contohnya training. Semua benda ni kalau boleh kita involve. Selagi tak ada benda yang menghalang kita, try untuk involve. Sebab kalau kita sentiasa bersama-sama dengan HQ, maksudnya kita bergerak seiring dengan HQ, insya-Allah kita dalam perjuangan yang sama, vibration yang sama, and then kita akan mencapai matlamat yang sama. So pergerakan kita ni akan synchronize dengan apa yang HQ buat. Contoh macam baru ni ada training dekat akademi kan, pasal product knowledge Vitex. So yang dekat boleh join, yang jauh pun boleh join by live. Ada live kan, boleh join juga benda tu. Alright, so kita kena keep on involved dengan aktiviti yang dijalankan oleh HQ. Sebab HQ buat ni bukan untuk dia pun, actually untuk kita juga. Dia nak buat product knowledge untuk pasal Vitex, pasal reverse, pasal apa-apa tu, bukannya untuk dia je, untuk educate kita as seller supaya kita boleh menjual dengan lebih bijak, lebih baik. Boleh buat sale. Tak adalah kita macam fokus pada satu produk sahaja kan. Sebab dalam SKP kan dia ada banyak sangat produk yang berkualiti. Macam reverse, ya Allah, reverse tu Lola memang tak sabar nak makan. Tunggulah kejap lagi lepas aku beranak aku makan. Reverse, Vitex, ini adalah antara produk-produk yang memang power. Macam Radiance tu dulu dekat Guardian kan dapat reward kan. Reward pada dapat award best produk pilihan. So kenapa kita nak fokus kepada produk yang macam, kenapa kita nak fokus kat defense sahaja? Tak boleh juga. Kita kena pelbagaikan promosi, sebab kita kena memperkenalkan produk-produk lain yang SKV ada.
Tu yang bila kalau kita fokus kat satu produk sahaja, and then produk tu kita rasa macam ramai sangat orang jual, lepas tu kita pun macam tak ada dah orang nak beli dengan aku. Itulah silap kita, mindset kita tak betul. Sebenarnya kita kena, orang kata memperkenalkan lebih banyak lagi produk-produk SKV yang bagus. Sebab kalau kita fokus pada satu produk je, dia memang akan buat at satu masa nanti kita akan stuck juga. Sebab kita rasa macam kita sebenarnya yang rasa tepu, tapi sebenarnya benda tu ada je demand. Cara kita untuk mengkedepankan, mengetengahkan produk-produk SKV ni yang tak betul. Kita kena adjust and apa orang kata tu, try and adjust. Try and adjust. Okay, dah pukul 9 lebih dah. Lola live sampai pukul 9 sahaja. So basically macam nak remind semula kepada korang kat luar sana kan, bila dekat dalam SKV ni sebenarnya semuanya dah ada, semuanya dah sedia. So kalau kita tak boleh buat lagi, sebenarnya problem tu adalah datang pada diri kita sendiri. Motivation kita ke, semangat kita ke, usaha kita ke, keinginan kita ke. So itu yang kita kena check balik. Kan, sebab macam Lola cakap, actually dalam SKV semua dah ada. Masa first time Lola join SKV, Lola memang kagum, teruja, excited. I don't know macam mana nak describe my feeling. Sebab semua dah ada. Tinggal kita sahaja yang bergerak. And kita tak boleh nak tunggu orang suap sahaja sebenarnya. Maksudnya bukanlah ni tak adalah macam Lola ni barang promosi, poster promosi, Lola ni cara untuk buat sale, Lola ni semua nak orang bagi, tak boleh juga. Sebab kita kena juga keluarkan effort. Give and take lah cerita dia kan. Give and take. Jangan asyik nak menerima je. Kita pun kena juga memberi. Memberi apa? Dalam bentuk effort kita. Alright. So tambah sekarang HQ dah keluarkan modul. Boleh tengok dekat sistem yang RM25 tu. RM25 je korang modul. Yang 5 buku tu kan. Itu pun dah membantu untuk kita apa orang kata dapat brief. Dapat brief secara ringkas tentang SKV, tentang produk dan sebagainya. Okay, lagilah sambil tengah makan dekat meja ke, boleh sambil select-select modul tu belajar. It's all about willing. It's all about kita punya keinginan, keazaman. Macam mana kita nak grow lebih lagi dekat dalam business. Any business pun guys, kita tak boleh relax. Kita tak boleh, orang kata, selesa. Kena sentiasa mencabar diri untuk buat lebih. Put effort lebih. Sebab kalau orang lain boleh buat, kenapa tak kita? Orang lain pun ada anak kecil. Kenapa kita yang ada anak kecil tak boleh buat? So mungkin kita kena muhasabah balik. Check balik diri kita. So hari ni dah 1 Ogos, bulan kemerdekaan. Patutnya kita lebih semangat. Okay. Kita lebih semangat. Sebab semangat kemerdekaan, semangat Mak Kilau tu. Tak tengok lagi cerita Mak Kilau korang. So semangat tu kita kena bawa dalam diri kita. Perjuangan lebih lagi untuk bulan ni. Okay, round tu untuk mereka yang mengejar grand dinner and award night. Aduh pula anak saya. Okay, mengejar mereka yang mengejar untuk pergi dinner untuk tahun depan lah kan dinner, bulan 1 bulan 2 macam tu insya-Allah. So kita fight sama-sama untuk maintain bulan 7 yang dah dapat 3K, kita ada lagi bulan 8, 9, 10, 11, 12, 5 bulan lagi untuk kita fight maintainkan kita punya PS. Maintainkan kita punya personal sale 3K. And then yang fight for Langkawi, bonus 5,000. InsyaAllah Lola doakan semua akan capai target masing-masing. Fight for Langkawi, yang fight for Turki kan. InsyaAllah dapat. InsyaAllah kita doakan sama-sama kawan-kawan kita. Semoga dapat terus mencapai target masing-masing. And then dapat mencapai sale, dapat customer yang baik, yang mudah, and dapat bantu lebih ramai orang dekat luar sana mendapat manfaat dengan SKV. Alright. Betul, kita kena keluar daripada comfort zone kita. Kita tak boleh selesa. Kalau kita selesa, orang selalu cakap keselesaan ini membunuh. Kan, comfort zone ni sebenarnya dia membunuh. Sebab kita rasa macam sebenarnya kita rasa kita ni okey, tapi sebenarnya kita tak okey. Faham tak? Kita rasa macam kita dah okey sangat lah. Boleh ada rumah, ada tempat tidur semua kan. Tapi sebenarnya keadaan kita, income kita
tak selesa, kita tak boleh memberi lebih lagi kepada orang luar sana. So bila kita ada satu mindset yang aku nak memberi lebih kepada orang dekat luar sana, automatically dia akan trigger kita punya tindakan. Kan? Takkanlah cukup income 750, boleh ke kita nak memberi lebih kepada orang kat luar sana, memberi tanpa berkira kan? So kita tak nak, kita nak memberi lebih lagi. Contohnya bila jalan-jalan jumpa budak, boleh bagi 50 terus kat dia orang tanpa tengok jumlah duit kat dalam ni. Ataupun tengok je iklan nak minta sumbangan, kita boleh terus bank in tanpa tengok baki account. Tu yang kita nak kan, seronok kan bila dapat memberi tanpa berkira. So willing kita tu kena kuat. Kita punya apa orang kata, big why, impian kita, itu yang kita kena pegang betul-betul. Alright. Okay, itu saja insyaAllah untuk hari ni. Semoga dapat membantu dan juga apa orang kata tu, memberi sedikit input kepada semua. Alright. Okay. Ada apa soalan ke? Tak ada kan? So apa yang Lola share tadi lebih kepada first sekali kepentingan rekrutmen. Maksudnya besarkan tim. Besarkan tim kita. Jangan takut untuk membina tim. It's okay kalau tak ada experience, sebab actually dalam kehidupan kita hari-hari pun adalah proses pembelajaran kan. Kalau kita rasa macam kita tak layak lagi untuk membina tim, it's okay. Kita refer kepada leader kita. Of course leader kita akan bantu kita. Macam mana leader kita bantu kita untuk grow, macam tu juga leader kita akan bantu kita untuk growkan tim kita. Okay. So kena rapat, kena selalu keep in touch dengan leader. Rapat dengan leader supaya leader akan sentiasa boleh support kita. Alright. And jangan lupa guys, kita punya road tour. Jangan lupa road tour, ramai-ramai turun dekat mana? Ada 7 lokasi kan, dekat Kelantan, dekat Penang, dekat Sungai Petani, dekat Melaka, dekat Kuantan, lagi kat mana lagi? Alamak, lagi 2. Dekat tempat-tempat ni turun. Kita support road tour, bawa prospek. Sebab sebenarnya bila prospek jumpa depan-depan founder dan juga partner ni, duta kita ni, InsyaAllah dia akan lebih mudah untuk rasa apa orang kata tu, nak join kita buat SKV. Faham tak? Aura dia lain tau kalau jumpa depan-depan. Dia macam tak sabarnya, excitednya. Energy dia lain. Kalau online ni lain. Kalau jumpa depan-depan lagi lain. Alright. So jangan lupa kita punya misi untuk buat personal sale 3K, untuk capai bonus 5K untuk yang pergi Langkawi, dan juga capai bonus 20K. Tak silap 20K lah kan? Betul lah, 20K untuk pergi ke Turki. Okay, Lola doakan semuanya, semoga bulan 8 ni membawa orang kata lebih banyak income, lebih banyak nikmat-nikmat yang lebih menjentik hati kita untuk lebih bersyukur. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum everyone. Terima kasih.